Dah boleh ya? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi karrama bani adama wa safa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrat a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa kita semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum mula kitab, saya maklumkan dululah kepada AJK, saya gunakan mikrofon saya ni sebab tujuannya tak nak ganggu PA sistem tuan-tuan. Saya tak nak ganggu PA sistem tuan-tuan sebab saya takut dia suara dia tuan-tuan kan imam pakai yang itu kan. Jadi imam dia tangkap dah dekat. Jadi kalau saya nak pakai jauh macam ni, saya kena suara saya nak kena kuat. Jadi saya letih. Jadi tu sebab tu saya bawa saya punya ni supaya tak ganggu tuan-tuan punya sistem lah. Macam tu. Mudah-mudahan bateri dia tahan lah. Kalau tak tahan lagi saya pakai lah balik, tak apa. Surau punya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang telah terdahulu sebutan, kita sambung terus kita siri ataupun siri kuliah kita ni kita teruskan daripada apa yang telah putus daripada kuliah yang telah lalu, iaitu setelah tuan-tuan mengetahui akan ilmu yang kita nak masuk ni adalah ilmu akidah ataupun dinamakan ilmu tauhid. Dinamakan ilmu akidah sebab ilmu dia berkaitan dengan aqdun. Aqdun maksudnya ikatan-ikatan. Akidah tu satu ikatan ataupun kadang-kadang disebut ilmu akidah ni disebut ilmu aqaid. Aqaid tu maksudnya ikatan-ikatan banyak. Kalau akidah satu ikatan. Jadi dinamakan ilmu akidah sebab dia tu ada ikatan-ikatan yang kita kena ketahui. Satu ikatan yang kita mesti ikat tuntas kepada diri kita dan kepada masyarakat kita, ikatan berkenaan apa yang kita pendirian kita dengan ketuhanan. Satu ikatan pendirian kita dengan cabang-cabang ketuhanan. Maksudnya sifat ketuhanan. Sifat dia bercabang pula. Ada yang wajib pula, ada yang mustahil pula, ada yang harus pula. Jadi dekat situ dah bercabang-cabang dia punya ikatan. Selain daripada ikatan menceritakan tentang perihal ketuhanan ataupun pendirian ketuhanan, ada juga ikatan iaitu perihal tentang kenabian. Kenabian. Jadi apa pendirian kita tentang seorang nabi? Lepas tu apa pula i'tikad kita tentang seluruh nabi dan beza dia dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi pula, para nabi, para anbiya, dia ada pula sifat, dia ada pula cabang-cabang dia yang kita nak kena ikatkan, iaitu ikatan mengetahui apa sifat yang wajib bagi dia seorang nabi, apakah pula sifat yang mustahil bagi dia seorang nabi, apa pula sifat yang harus bagi dia seorang nabi. Jadi dekat situ dah ada beberapa ikatan. Ada beberapa ikatan yang mesti kita ikat pada hati kita pada Allah. Ada beberapa ikatan yang mesti kita ikat hati kita tu pada Al-Anbiya. Kemudian ada beberapa ikatan lagi yang dinamakan apa yang dibawa oleh Al-Anbiya. Maksudnya apa yang dibawa oleh Al-Anbiya seperti As-Sam'iyat dan juga Al-Ghaibiyat.
sam'iyat tu apa yang Nabi cerita tentang khabar-khabar khabar syurga, khabar neraka, itu semua ikatan-ikatan. Maksudnya itu semua akidah. Seperti saya contohkan, benda yang kita akan masuk bila kita mengaji akidah, tuan-tuan, kita mesti ada bila kita mengaji fiqh, mesti ada yang kita katakan sah dan mesti ada yang kita katakan batal, betul tak? Jadi tidak mustahil tidak menjadi hal, tidak menjadi perihal ataupun tidak menjadi masalah bila kita kata amalan ni batal. Bukan sebab kita mendiskriminasikan amalan tu, tidak. Ataupun bukan kita mendiskriminasikan orang yang mengatakan tak batal. Contohnya, kita memegang isteri kita hal keadaan kita berwuduk, kita kata batal wuduk, betul tak? Jadi sah untuk kita katakan amalan ni batal. Bukan bererti kita mendiskriminasikan orang yang mengatakan tak batal. Boleh tak faham? Jadi pada masalah fiqh kita ada keputusan yang dinamakan sah dan batal. Begitu juga di dalam akidah kita ada sah dan batal. Jadi akidah kita akan sebut yang mana yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana yang Syiah, yang mana yang Wahabi, yang mana yang Mujassimah, yang mana yang Murji'ah, yang mana yang Mu'tazilah, yang mana yang Jabariyah, yang mana yang Qadariyah. Itu semua mesti disebut. Jadi label-label tu mesti disebut. Seperti mana tuan-tuan belajar tajwid mesti ada label. Idgham ma'al ghunnah dengan idgham bila ghunnah. Kenapa dia letak label? Kenapa kena ada nama? Idgham ma'al ghunnah atau idgham bila ghunnah? Jawapan dia sebab mesti untuk mengenal. Kalau tidak, kedua-duanya idgham. Tapi satu bi ghunnah, satu bila ghunnah. Satu ada dengung, satu lagi tak ada dengung. Jadi kalau kita kata ini dua-dua idgham, orang pun tak tahu yang mana, nak baca macam mana. Satu ni dia dengung, kita kata betul. Bila kita baca salah, bila kita baca tak dengung, dia kata salah. Kita pun tanya kenapa salah? Saya baca idgham juga. Rupa-rupanya idgham bi ghunnah. Jadi label tu sangat penting. Jadi sebab itulah perlu label mana yang Syiah, mana yang apa nama tadi? Jabariyah, Qadariyah. Bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tarekat Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau Qadiriyah tak sesat, dia ahli sunnah. Qadariyah ni maksudnya dia beriman dengan usaha ikhtiar. Maksudnya dia beriman dengan usaha yang menjadikan sesuatu pada dia macam tu. Jadi setiap nama tu mesti disebut. Okay. Jadi saya beri contoh apa yang disebut tadi. Saya kata akidah berkenaan tentang sam'iyat, contohnya syurga dengan neraka. Kita di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan bila keputusan hari untuk pembalasan besok, apabila dibangkitkan kita besok, apa yang Nabi sebutkan ataupun apa yang Nabi gambarkan ataupun apa yang sudah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamanahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kita supaya kita dapat membezakan di mana tempat yang baik, di mana yang tempat tak baik. Nabi mengatakan dua tempat je. Satu nama syurga, satu nama neraka. Dua tempat. Tak ada tiga tempat. Tetapi datang satu fahaman, dia kata ada tiga tempat. Satu syurga, satu neraka, satu bain. Al-bain maksudnya di antara syurga dan baina jannati wan nar. Maksudnya di antara syurga dan neraka. Jadi yang mengatakan ada tempat di antara syurga dengan neraka bukan pendapat Ahlussunnah. Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi perkara tu mesti tahu. Dan Mu'tazilah juga dia ada juga beberapa ta'rifat dia yang berkenaan tentang apakah yang dikatakan tentang iman. Bila nak katakan orang tu dah beriman, macam mana ta'rif Mu'tazilah tentang iman dan ta'rif kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, itu nanti akan saya sebutkan. Jadi sebagai kesimpulan, setelah kita mengetahui tadi saya beritahu tentang ilmu akidah ni, dan tempoh hari pada kuliah yang telah lalu sudah saya sebutkan daripada mana datang ilmu ni. Jadi sekarang kita memula membaca surat daripada ulama ataupun surat daripada atuk nenek kita yang menyimpulkan surat daripada Tuhan kita. Menyimpulkan surat daripada Tuhan kita. Allah mengutuskan surat Al-Quran. Dalam tu bermacam-macam surah. Surah tu salah satu daripada maknanya adalah surat. Supaya kita baca, dia tu ibarat surat. Supaya kita baca dan mengambil hidayah daripada demikian kitab, iaitu Al-Quran. Dan juga Allah mengutus para nabi, dan nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
daripada perkataan Nabi dan daripada Al-Quran, surat daripada Tuhan, dan alfaz ataupun surat hadis daripada Nabi dikumpulkan, disusun oleh atuk nenek kita yang namanya kitab. Ini sebenarnya adalah surat yang disimpulkan daripada apa yang terkandung dalam Quran dan hadis. Itu sebabnya yang kita belajar kitab ni tidak layak ataupun tidak boleh orang mengatakan bid'ah. Itu sebabnya tahun 2014 fatwa Kerajaan Negeri Selangor dan mengeluarkan fatwa tentang beberapa perkara yang tak ada pada zaman Nabi, tak boleh kita mengatakan bid'ah. Salah satu daripada barang yang boleh dikias adalah kitab-kitab yang kita ngaji lah, kitab tajwid, kitab akidah, kitab fiqah, itu semua. Jadi tak boleh kita katakan bid'ah sebab itu adalah bancuhan ataupun susunan kesimpulan daripada surat Tuhan kepada kita. Jadi kita mula pembacaan ini. Siapa yang ada buku nota kena standby sebab pada bismillah tu ada beberapa cerita. Bismillah seketul tu ada beberapa cerita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Bismillah yang dekat dalam tu ya, yang dekat pintu gerbang tu. Bismillah yang dekat pintu gerbang tu situ. Dengan nama Allah yang Maha Murah ataupun yang Pemurah ya, lagi Maha Kesian Belas. Ar-Rahman itu Pemurah, Ar-Rahim Maha Kesian Belas. Kata musannif dekat sini, dengan nama Allah Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini, dan lagi amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Kat situ ya, baru dia masuk kumulai kitab ini. Alhamdulillah. Baik. Dekat pembukaan itu, setiap ulama ataupun setiap orang yang mengarang ataupun setiap musannif ataupun muallif, dia akan memulakan kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan oleh ulama mengapa? Sebab dia kata iqtidaan bi kitabillah. Sebab mengikut akan Quran. Sebab Quran apabila dia nak memulakan suar, semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim, melainkan satu surah. Tetapi yang lain daripada itu semuanya ada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam ilmu tafsir, bismillahirrahmanirrahim ni disebut begini. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya semua sekali berjumlah 104, kalau tak salah saya 104 kitab ataupun 104 suhuf itu semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Itu sebabnya apabila Nabi Isa besok turun, dia memakai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab-kitab dulu semua terkandung dalam Al-Quran. Jadi syariat yang kita pakai sekarang ni semuanya menyatukan segala syariat yang ada pada para anbiya dulu. Jadi segala kitab dalam Al-Quran ni adalah kandungan daripada 104 kitab ataupun 104 suhuf. Kemudian suhuf dan kitab lah. Suhuf dan kitab. Kemudian seluruh kandungan Al-Quran terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan perasan, Al-Fatihah ada tak nama lain? Apa nama Al-Fatihah? Nama dia Ummul Kitab, betul tak? Nama dia Ummul Kitab, ibu kitab. Sebab apa nama dia Ummul Kitab? Sebab dia menghimpunkan Quran dengan kitab-kitab dulu dekat Al-Fatihah tu. Kalau dekat kalau dekat bismillahirrahmanirrahim sampai alhamdulillahirabbil alamin, dekat situ semua menceritakan tentang puji kasih sayang Allah
Kemudian situ semuanya terkandung dengan puji. Nanti puji kejap lagi kita masuk puji ada pecah pula. Lepas tu bila sampai dekat Ar-Rahmanir Rahim, semuanya berkisar tentang kasih sayang Allah dengan pemurah Allah. Ar-Rahman tu kurniaan. Ar-Rahim tu kasih sayang. Kita ada kurniaan, kita ada hadiah. Seperti mana yang tempoh hari saya pernah sebut, kurniaan itu Allah beri likulli ahad. Allah beri pada setiap siapa-siapa yang kurniaan itu adalah satu pemberian yang diberi kepada setiap seseorang. Tapi kalau hadiah itu adalah ataya ataupun hadiah itu adalah kurniaan likulli makhsus ataupun likulli mahbub. Hadiah hanya diberi kepada orang yang special ataupun orang yang dikasihi. Tapi kalau kurniaan, kita bagi pada semua, kita bagi. Pemberian kita bagi pada siapa-siapa. Sama ada kita sayang ataupun tak sayang, kita bagi. Tapi kalau hadiah likulli makhsus. Hadiah itu diberi kepada orang yang special, makhsus tu maksudnya orang yang tertentu, ataupun likulli mahbub, bagi setiap yang kita kasih. Itu maksudnya hadiah. Jadi terkandung dekat Ar-Rahman, dekat Ar-Rahim, masalah kurniaan dengan masalah kasih. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semua yang bersangkutan tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, tentang syurga, tentang neraka, tentang gembira, tentang sedih, semua dekat Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dekat situ perihal at-tauhid, pertolongan Allah, sembah ubudiyah. Wa iyyaka nasta'in, dekat situ masalah kekuasaan Allah, dan pada masalah tauhid juga kita meminta pertolongan daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ini pada menceritakan semua apa-apa yang pada hidayah yang ada dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini cerita, ini terkandung daripada semua apa-apa ayat Quran yang berada dalam Quran yang menceritakan tentang orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu apa? Apa kan? Siratal ihdinas siratal mustaqim itu hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim itu perhimpunan menceritakan tentang perjalanan orang soleh. Kemudian apa lagi? Ghairil maghdubi alaihim, menceritakan tentang semua orang-orang yang sesat. Apa yang dalam Quran tu cerita orang yang sesat semua terkandung dalam ayat tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan, ghairil maghdubi alaihim adalah orang-orang yang dibenci. Kemudian waladdallin itu adalah kesesatan, lawan daripada siratal mustaqim tadi. Itu tadi kat situ. Jadi dekat Fatihah tu terkandung semua isi Al-Quran. Tetapi Al-Fatihah tu pula terkandung, rahsia Al-Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan perasan, dekat kedai mamak biasa tulis 786, betul tak? 786. 786 tu sebenarnya hikmah Bismillah 786 kali. Yang telah dicuba oleh para ulama 786 kali apabila dibaca pada bumi yang kemarau nescaya turun hujan. Apabila dibaca pada bumi yang banjir nescaya surut. Apabila dibaca kepada barang perniagaan nescaya laris. Itu sebabnya mamak-mamak dia bila nak buat kedai dia panggil dulu ulama-ulama dia daripada Malibar untuk baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Jadi dekat situ itu nama dia tajrubah. Tajrubah ni nama dia eksperimen. Eksperimen ni bila dah dicuba, benda tu berhasil, harus dipakai, harus tak pakai. Maksudnya bila kita dah eksperimen, bismillah tu menjadi ubat, kita nak pakai pun boleh, kita tak nak pakai pun boleh. Seperti mana yang telah terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu rombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkelana musafir sampai kepada satu perkampungan daripada orang Arab. Kemudian sahabat Nabi minta bertandangan. Bertandangan ni minta supaya boleh tak tuan-tuan jadikan saya sebagai tetamu. Jadi tujuan jadi tetamu ialah apa? Tujuan jadi tetamu ialah supaya dapat sesuap makanan, sesuap dua makanan. Sebab bila dah musafir, zaman dulu kan tak ada RNR. Kita ni jam RNR pun ada, kita duit pun ada. Kalau RNR ada, duit tak ada, manfaat ataupun tidak? Jawapan dia tak ada juga, betul tak? Jadi kita sekarang ni, kita senang. Kita duit pun ada, RNR pun ada. Para sahabat dulu, duit pun tak ada, RNR pun tak ada. Jadi macam mana yang dapat memberikan mereka itu kelepasan?
Satu je, agama. Apa maksud agama? Agama kita sangat meraihkan tetamu. Jadi bila agama kata tetamu mesti dilayan, jadi kita minta supaya orang boleh tak jadikan saya tetamu. Tujuan kita tu sebab nak makan je. Jadi minta kepada tadi tengah musafir tadi dah susah, minta jadi tetamu. Jadi orang kampung tadi dia kata dia tak nak jadi tetamu, dia tak nak jadikan tetamu. Boleh jadi orang kampung tadi tu orang susah juga. Kan tetamu kan kita kena layan kan. Tapi kalau kita susah macam mana kita nak layan? Tetapi Nabi ada mengajarkan sekurang-kurangnya berilah seteguk air. Tapi yang terjadi pada sahabat Nabi ni langsung tak terima. Jadi bila langsung tak terima, sahabat Nabi pun jalan terus. Takdirullah, Allah nak menjadikan cerita. Allah takdirkan ketua kampung tu kena sengat dengan binatang berbisa. Tak disebut di dalam hadis tu kena sengat dengan apa. Sama ada ular ataupun kalajengking ataupun apa-apa. Disengat oleh dipatuk oleh binatang berbisa. Bila dah dipatuk oleh binatang berbisa, dicuba diubati dengan apa-apa ilmu, apa-apa bancuhan, ma'jun. Ma'jun ni bancuhan. Kita punya ubat yang kita punya medicine yang Panadol apa semua tu, itu sebenarnya ma'jun juga. Tinggal lagi ma'jun daripada bahan kimia. Kalau macam kita ma'jun daripada sumber asli kan, itu sebenarnya ma'jun juga. Ma'jun ni maksudnya barang yang diajin. Ma'jun ni adalah barang yang apa bahasa Melayu, macam itulah, macam kita tumbuk dalam macam apa, kita tumbuk dalam lesung tu, itu namanya ma'jun. Jadi semua ubat-ubatan dah dicuba untuk menyembuhkan orang tadi yang kena sengat tadi tu, tak dapat. Bila tak dapat, orang pun cakap cubalah tanya orang-orang yang berkelana tadi tu daripada sahabat Nabi tu, mereka ada tak ubat, pandai tak mengubat. Jadi panggil balik. Bila panggil balik, sahabat Nabi pun datang balik. Jadi bila datang balik, dia kata boleh tak kau ubatkan ketua kampung kami sakit. Jadi sahabat Nabi dia tambah geram sikit. Saya cerita ni supaya tuan-tuan nampak je lah, dalam cerita tu tak ada pun cerita dan boleh jadi sahabat Nabi tak geram pun. Cuma nak ceritanya, bila tadi kita minta tolong sesuap nasi kan, tak nak tolong. Lepas tu dia pula minta tolong kita. Minta tolong pula, tolong boleh tak ubatkan. Jadi dia kata wallahi, dia kata inni la urqiq. Dia kata wallah, dia kata demi Allah aku hanya akan jampi, dia kata. Bila minta ubat kan, demi Allah aku hanya akan jampi. Jadi kata orang kampung tu boleh, dia kata. Tapi dia kata dengan satu syarat. Satu syarat iaitu mesti kamu terima kami sebagai tetamu. Jadi kata ketua kampung tu bagi tahulah dekat dia kata dekat kaum dia kata kamu pergilah buat perjanjian, pergilah buat suluh. Suluh ni perjanjian, pergilah buat suluh dengan orang tadi tu, dengan sahabat Nabi tadi tu. Kalau dia ubat kita, apa kita nak bagi kat dia? Jadi mereka berjanji untuk memberi qati'al ghanam. Qati'al ghanam satu jumlah daripada kambing-kambing yang banyak lah. Boleh bawa balik, boleh sembelih, nak makan terus pun tak apa, nak bawa balik pun tak apa. Jadi janji untuk bagi jumlah kambing yang banyak. Jadi bersetujulah sahabat tadi. Dan sahabat tadi pun pergi dekat orang tadi tu, apa dia buat? Dia hanya baca Fatihah. Dia baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin sampai habis. Orang tadi tu disebut di dalam hadis, dia kata seolah-olah dia tu lepas daripada igal, lepas daripada ikatan. Maksudnya dia melompat macam tak pernah kena sakit. Kalau macam kita lepas diubati, biasanya kita mesti bangun dah lega sikit, kita macam tu kan. Jadi maksudnya cara kita lega tu macam slow-slow, kita nak lega tu slow-slow. Ini tak. Bila dah dibaca je Fatihah, terus macam tak pernah sakit. Terus macam tu. Jadi sahabat Nabi tadi pun sebenarnya terkejut. Jadi dia pun jadi mereka pun nak bagilah bila dah sembuh orang tadi tu, orang kampung tadi pun nak menunaikanlah perjanjian tadi tu, perjanjian nak bagi kambing tadi tu. Jadi dia kata tunggu dulu, dia kata jangan dibahagi-bahagikan dulu, dia kata sampai aku bertanya kepada Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Balik dulu jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ketawa. Rasulullah kata, tidakkah kau ketahui? Dia kata wa ma yudrika annaha ruqyah. Nabi kata wa ma yudrika annaha ruqyah. Tidakkah yang mengetahui oleh kau, maka tidakkah yang memberitahu kepada engkau bahawa Fatihah itu adalah jampi. Jadi yang saya nak sebut dekat sini adalah tajrubah, eksperimen. Sahabat tadi guna Fatihah aja. Fatihah tu diguna racun, bukannya pening ni. Kalau pening,
Mungkin tuan-tuan nampak macam penyakit tu macam tak berapa nampak kan. Ini sekarang racun binatang. Racun binatang masuk dalam darah, Fatihah aja baca, hilang racun tu. Tu cerita dia. Jadi eksperimen yang telah dibuat oleh Rasulullah tu, oleh sahabat Rasulullah tu, sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi, Nabi pun ketawa. Nabi kata wama yurqi wama yudrika annaha ruqyah, tidakkah kau mengetahui bahawa Fatihah itu adalah jampi? Lepas tu Nabi kata, besok bila kau dapat kambing tu, bagikan dekat aku sikit. Lepas tu Nabi pun senyum ketawa. Apa maksud Nabi? Sebab yang mengajar Fatihah tu, Nabi, besok dapat hadiah, bagilah sikit dekat dia. Sebab sebenarnya bahagian dia juga. Aku yang mengajar ilmu tu tadi kan, maksudnya bagilah sikit. Nabi ketawa. Jadi nak sebutnya, itu salah satu daripada eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh para sahabat. Itu sebabnya para ulama mengatakan eksperimen, at-tajrubah, mujarrabat, itu semua boleh dipakai. Jadi salah satu daripada tajrubah yang yang kita nak kaitkan tentang apa yang kita baca pada pembukaan kitab ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi besar. Sampai disebutkan di dalam kitab fikih. Ni bukan disebut dalam kitab-kitab hikmat, bukan, disebut dalam kitab fikih. Disebutkan di dalam kitab fikih. Tuan-tuan kalau nak tengok dalam I'anatul Talibin pun ada. Disebutkan dalam kitab fikih, dia kata jikalau ingin aku ceritakan tentang bismillah, nescaya tak terhitung dia punya hikmat dia. Sebab ramai orang dah cuba, ramai yang menjadi. Kita sekarang kenapa tak jadi? Sebab kita tak bertuhan kepada Allah, tapi kita bertuhan kepada diri kita sendiri. Bila kita dah bancuh-bancuh ubat, kita rasa jadi, kita percaya. Tapi bila kita baca doa, kita tengok tak jadi, kita tak percaya. Padahal yang menjadikan terhasilnya ketika kita bancuh ubat tadi tu, ubat ke Allah. Ketika kita bancuh ubat, yang menyebabkan terhasil ubat tadi tu, yang menyebabkan berhasil, ubat tu jadi berhasil, boleh mengubati, diri dia sendiri ke Allah. Jawapan dia Allah. Tapi kita tak kembali kepada Allah, kita kembali kepada usaha ikhtiar kita. Betul ke tak betul? Itu sebabnya kita sekarang ni, kita tak boleh percaya, kita tak percaya kepada amalan-amalan, tapi kita hanya percaya kepada usaha diri kita sendiri yang disebutkan sebagai ananiyah. Ananiyah. Ananiyah ni maksudnya aku, keakuan. Semuanya aku yang telah mengkaji, aku yang telah menjumpai, aku yang telah membancuh ubat ni, aku yang telah membuat eksperimen tentang ubat ni. Tapi tentang aku yang telah bertawakal kepada Allah, tak ada. Ketika kita baca Al-Fatihah macam sahabat Nabi, tak ada. Ketika ulama baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, kita pun tak percaya. Jadi perkara-perkara itu tak percaya sebab kita sekarang ni zaman yang Nabi sebutkan ma min amin aw ma min yawmin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Zaman yang Nabi katakan tidak ada satu hari ataupun tidak ada satu tahun melainkan generasi yang lahir pada hari ini lebih buruk daripada generasi yang lahir semalam. Generasi yang lahir tahun depan, tahun ini lebih buruk daripada generasi yang lahir dulu. Jadi maksud buruk dekat situ keimanan kita. Iman kita semakin teruk, semakin lemah, tak sama macam orang dulu. Tuan-tuan tak payah pandang banyak, tuan-tuan tengok ayah tuan-tuan yang dah meninggal lah. Maksud saya mesti orang yang tua-tua tu. Zaman dulu cuba tuan-tuan tengok, nak bangun bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Nak minum bismillahirrahmanirrahim. Kalau jatuh astagfirullah ataupun la ilaha illallah. Nampak tak? Rapatnya mereka dengan bismillah. Mereka tak hafal Quran pun, tapi kalau baca doa mustajab. Mereka tak hafal Quran pun, tapi akidah yang mereka bawa salimah. Akidah ni selamat. Kita sekarang kita banyak baca Quran, banyak baca hadis, akidah yang kita bawa ghair salimah. Bukan akidah yang sebenar. Jadi itu sedikit yang saya nak singgungkan. Al-Quran bismillahirrahmanirrahim tadi tu, dia tu terkandung semua rahsia Fatihah. 104 kitab terkandung dalam Al-Quran. Rahsia Al-Quran terkandung dalam Fatihah. Rahsia Fatihah terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rahsia bismillahirrahmanirrahim terletak pada huruf ba. Rahsia ba terletak kepada titik ba. Ini tersebut di dalam kitab tafsir. Kalau tuan-tuan ngaji tafsir akan jumpa. Rahsia ba tu terletak pada titik ba. Okey, sekarang persoalannya titik ba yang mana? Sebab ba ada titik kan? Ba ada titik bawah. Huruf ta ada titik 2 ke atas. Huruf ta ada 3 titik ke atas. Jadi titik-titik itu yang mana satu yang dikendaki dengan titik ba? Jawapan titik ba adalah titik bukan yang titik bawah ba tu. Titik yang mula-mula letak nak tarik. Letak, buat pangkal dia, lepas tu tarik kan? Letak tu. Itu dikatakan titik ba. Sebab huruf ba sebenarnya tak ada titik. Allahu Akbar. Huruf hijaiyah sebenarnya tak ada titik. Huruf ba tak ada titik, huruf ta tak ada titik, huruf ta tak ada titik. Hanya saja dibuat titik oleh ulama supaya
orang-orang yang bukan Arab boleh masuk Islam. Maksudnya boleh kenal Islam, maksudnya boleh faham, tak tersalah baca Al-Quran. Zaman Nabi, Quran tulisan pun tak ada. Ditulis oleh zaman Sayyidina Umar, ditulis sampai bukuan tu selesai pada zaman Sayyidina Osman. Bukuan tu ada ketika Nabi dah wafat. Sehingga Sayyidina Umar kata innahu huwa khair. Ketika Sayyidina Umar suruh Sayyidina Abu Bakar buat Quran, Sayyidina Abu Bakar kata, macam mana aku nak buat sebab Nabi tak pernah buat. Lepas tu Sayyidina Umar kata, ketahuilah bahawa perbuatan itu baik. Kalau benda tu baik, walaupun Nabi tak pernah buat, benda tu boleh buat. Jadi itu jawapan Sayyidina Umar. Innahu huwa khair. Wallahi huwa khair, kata. Wallahi huwa khair. Wallahi demi Allah, perbuatan itu adalah perbuatan baik. Jadi sebab tu Quran tu ditulis. Kalau Quran tu tak tulis, saya rasa kita tak Islam. Kalau Quran tu tak ditulis. Kemudian ulama buat pula titik supaya terbeza huruf ba, huruf ta, terbeza. Kemudian huruf sin, bukan huruf betul, sin dengan huruf shin. Shin kan ada titik. Kemudian huruf sad, huruf dad. Jadi dibuat oleh ulama. Jadi maksud titik ba ialah pada letak tadi tu. Kemudian ulama sebut lagi, tuan-tuan pun juga boleh tengok dalam kitab I'anah, paling ringkas lah saya rasa. Huruf ba ni dia tanya kenapa, apa hikmah dia? Kenapa ba itu melazimi membuang alif pada perkataan? Kan tuan-tuan perasan tak? Bismi kan? Bismi tu, ba tu maksud dia dengan. Kan? Ba seketul, ba saja. Tapi kalau tuan-tuan perasan, dia kata dengan nama Allah, betul tak? Tapi dengan, ba seketul, betul, maksud dia dengan. Kalau ismi, dia mesti alif, sin, mim, betul tak? Alif, sin, mim. Alif tu kenapa dibuang? Alif tu dibuang, tinggal sin dengan mim je. Jadi bacaan dia bismi. Alif tu dibuang. Jadi disebut di dalam I'anah disebut ba itu dilazimkan dia berada dekat situ sebab menunjukkan kenapa ba tu jadi permulaan, sebab menunjukkan kalimah pertama yang disebut oleh kita, huruf pertama yang disebut oleh manusia. Tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan sebut mula-mula? Ketika kita mula-mula jadi, apa yang kita sebut mula-mula? Nanti kejap lagi saya cerita. Iaitu saya ceritalah. Jadi iaitu hari yang dinamakan hari Alastu bi Rabbikum. Alastu bi Rabbikum. Hari Alastu bi Rabbikum tu iaitu hari di alam arwah, alam lahud. Kita ni kan ada 3 alam. Satu alam lahud, kemudian alam jabarut, kemudian alam mulki, kemudian alam malakut, kemudian alam mulki. Kita daripada arwah, alam lahud sampai turun alam mulki. Mulki ni alam mulki. Roh kita ada baju. Setiap alam dia ada baju. Roh tu ada baju dia. Roh sultani, roh naurani dia ada. Sampai dekat mulki, roh jasmani. Jadi kita ni pakaian kita roh jasmani. Roh tu duduk dengan jaket dia adalah jisim, jasmani. Ni satu kita ni ada macam ni. Kalau tidak, kita dulu bukan begini pakaian kita. Jadi bila dah sampai dekat mulki, kita pakai jasmani. Jadi ketika kita dekat alam lahud, ketika Allah menjadikan segala arwah, apa yang Allah tanya? Alastu bi Rabbikum. Allah tanya, tidakkah aku ini Tuhan kau? Apa jawab? Apa yang mula-mula makhluk jawab? Apa yang mula-mula insan jawab? Apa yang mula-mula mukallafin, jin dengan manusia jawab? Mereka jawab bala, huruf ba. Bala tu maksudnya bahkan engkau Tuhan kami. Jadi itu sebabnya bismillah tu menjadi permulaan antara hikmah. Disebut dalam kitab tu hikmatun. Hikmatun ni antara hikmah yang dikasyafkan di para ulama, disebut dekat situ. Kenapa ba? Kemudian disebut juga mengapakah alif tu tiada. Sebab ba isyarat bagi tawadhu', alif isyarat bagi takabbur. Sebab alif sifat dia tegak berdiri, ba sifat dia landai. Jadi ketika kita digunakan dengan ba, kita minta bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Maksudnya aku memulakan kitab aku ini, aku mula berjalan, aku mula berperang, aku mula memakai penyakit aku mula memakai kesihatan aku mula bersedekah, aku mula bersembahyang, semuanya dengan Allah, rendah diri sebab kita meminta pertolongan Allah. Adapun alif tegak berdiri. Jadi sebab tu dikatakan alif tu digugurkan. Sebab alif tu layak dia dekat, sebab tu dia ada dekat mana? Dekat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dekat Allah. Bismi tak ada alif.
Allah tu ada alif, kan? Ada alif, Ar-Rahman ada alif, Ar-Rahim ada alif. Sebab Ar-Rahman, sebab alif sifat dia tegak berdiri dengan isyarat kepada menunjukkan takabur, dan takabur tu adalah sifat Allah. Itu sebabnya diletakkan begitu supaya kita nampak dekat situ, supaya kita nampak Bismillahirrahmanirrahim. Rahsia dia ialah tawaduk dan melihat Allah tu 3 kali takabur. Takabur Allah sebagai ilah Allah, kemudian Allah sebagai Ar-Rahman, Allah tu kasih sayang, walaupun Allah tu kasih sayang, dialah yang paling layak sombong dalam memberi kurniaan. Kemudian Ar-Rahim, dialah yang paling layak sombong takabur dalam memberi kasih sayang. Jadi maksudnya kalau kita nakkan kasih sayang dia, kita kena jadi orang yang di bawah takabur. Maksudnya orang yang mengharap kepada Tuhan yang takabur besar. Itu antara hikmah Bismillahirrahmanirrahim, yang kalau tuan-tuan nak tahu kenapa orang tua-tua kita dulu beradab hanya ilmu sikit je. Sebab barakah Bismillah. Dia orang tahu isi Bismillah tu. Kita sekarang tahu Bismillah. Baca Bismillah silap-silap. Saya rasa susah lah nak jumpa orang yang tak tahu makna Bismillah. Tapi nak rendah diri dengan Bismillah, tak ada. Kita nak rendah diri dengan Bismillah pun tak ada. Silap-silap kita ada ilmu. Kita ilmu pun banyak, hafal Quran pun dah banyak, hafal hadis pun dah banyak, serban pun dah besar bakul. Silap-silap kita sombong. Orang dulu serban pun tak pakai, segan nak pakai. Pakai kopiah je, orang panggil lebay je. Tapi Quran pun tak hafal. Tapi Bismillah tu dapat rendah diri. Kita sekarang ni ilmunya banyak tapi sombong. Mana benda tu pergi? Benda tu pergi daripada Bismillah juga, daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam au abtar. Nabi kata tiap-tiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu akan terputus ataupun ada penyakit ataupun terbuang. Jadi apa maksud dia? Maksud dia qalilul barakah, sedikit barakah. Jadi Nabi kata tiap-tiap amalan yang boleh mendatangkan pahala tapi tak dimulakan dengan bismillah. Maksud dimulakan dengan bismillah ni dua. Yang pertama dimulakan dengan lafaz bismillah, yang kedua dimulakan dengan makna bismillah. Maksudnya dengan maksud bismillah, maksudnya dengan rahsia bismillah. Tawaduk maksud saya tadi. Bila mula bismillah tu dengan tawaduk. Ataupun kita mula bismillah, tawaduk tak ada, lafaz saja, dapatlah. Tapi kalau dimulakan dengan sesempurna makna dia, itu mendatangkan barakah. Baik, sekarang apa maksud barakah? Sekarang ramai orang mengatakan perusahaan engkau tak barakah. Perusahaan engkau tak barakah sebab engkau meniaga tak kaya-kaya. Orang lain niaga sikit dah kaya. Jadi orang kata tak barakah. Jawapan dia bukan, kayu ukur dia bukan dekat kaya, bukan dekat miskin. Kayu ukur dia dekat mana benda yang tuan-tuan buat tu, ke mana dia bawa. Kalau perkara yang kita buat itu, ilmu kita belajar sikit ilmu, tapi ilmu tu merapatkan kita kepada Allah. Ilmu tu membanyakkan amal kita. Ilmu tu merapatkan kita dengan agama. Ilmu tu berkat. Tapi kalau ilmu tu banyak, ilmu tu kita dah hafal Quran, kita dah mengaji sana sini, sanad kita dah ambil, sanad ali kita ada, sanad nazil kita ada, hadis kita hafal, Quran pun kita hafal, kitab banyak dah kita khatam, guru kita pun dah sampai 1000 guru. Tapi hanya untuk datang sombong, ilmu banyak tak barakah. Faham tak saya sebut? Sebab ilmu dia tadi tidak menghampirkan dia kepada dunia, tidak menghampirkan dia kepada Allah, hanya menghampirkan dia kepada mabuk dia dengan ilmu, mabuk ke situ. Dia tak bawa pun ilmu dia tu, bukan nak bawa dia kepada warak, bukan nak bawa kepada takwa, bukan nak bawa kepada tawaduk, bukan nak bawa kepada zuhud, bukan nak bawa kepada al-khasyah, takut, bukan nak bawa kepada kasyaf. Tak dapat. Ilmu dia tak dapat berdiri di kasyaf. Ilmu dia hanya bawa cerita, dia nampak, dia boleh berfatwa, boleh cakap ini halal, ini haram, ini betul, ini tak betul, setakat tu je lah. Jadi bukan dikira dengan banyak ilmu atau sikit ilmu, tapi dikira ke mana ilmu tu bawa dia. Jadi nak tahu benda tu berkat ke tak berkat, tengok ke mana ilmu tu bawa. Kalau ilmu tu bawa kepada agama, ilmu tu berkat walau sikit. Kalau perniagaan kita tu sikit je, kita modal kita pakai 200, untung kita pun mungkin 500 ke 1000 ke 1000, asyik 1000 je. Orang untung katalah beribu-ribu lah, banyak, beribu-ribu, 10,000 ke 20,000 ke. Tapi kalau 20,000 tu tak membawa dia kepada Allah, tak ada barakah. Walaupun hidup senang lenang, kita nampak hebat, tapi tak ada barakah. Jadi maksud barakah ialah ke mana, ialah benda yang kita buat itu bawa tak kita kepada Allah ataupun dibawa kita kepada
kelalaian. Itu maksud barakah. Jadi nak kena tengok. Jadi jangan takut kalau kita ni, oh aku sakit, makanan aku tak barakah. Tak. Aku makan, dia kata, engkau makanan kau tak barakah ni, sebab tu kau ni dia dapat penyakit. Tak. Kalau kita makan, penyakit tu ke mana dibawa? Kalau penyakit tu membawa kita kepada maki hamun, kenapa aku yang sakit? Kenapa aku, ya Allah? Kenapa aku? Aku nak hidup lagi, aku nak begini. Kalau itu maksudnya memang makanan tak barakah, hidup pun tak barakah. Tapi kalau sakit, steady. Dengan sakit itulah kita beramal kepada Allah. Dengan sakit itulah kita berperang. Dengan sakit itulah kita istirahat. Dengan sakit itulah kita steady. Barakah. Makanan barakah, sakit pun barakah. Jadi tuan-tuan nampak? Itu sebabnya Nabi cakap, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Inna amrahu kullahu lahu khair. Dah azan dulu ke macam mana? Tak, ya, terus. Jam 8, sekarang 8.11 betul ke 8.11? 8.11, pukul berapa boleh? 8.30 boleh ke berhenti? Azan dulu terima kasih. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Saya nak tanya dulu 8.30 boleh ke tuan apa tuan
Boleh 8.30 ya saya berhenti. Maksudnya kita ada 15 minit tepat-tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit ya. Jadi habislah tadi pada Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita masuk pada perkataan musannif. Jadi pada perkataan musannif, dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini, dan lagi amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Kumulai kitab ini, nampak tak? Kumulai kitab ini tadi tu ada tak dekat bismillah? Jawapan dia tak ada, tak ada. Jadi macam mana boleh datang kumulai tadi tu? Jawapan dia sebab takdir. Takdir ni apa yang kita nak takdirkan ketika kita buat sesuatu perkara tu. Jadi kumulai itu, kumulai kitab ini maksudnya adakah kumulai karanganku, ataupun macam kita kumulai makanan ini, kita nak makan, Bismillahirrahmanirrahim tu dah ada takdir dah. Takdir dia aku nak mula makan. Kalau musannif ni sebab dia nak mengarang, takdir dia kumulai kitab ini dengan karangan dia. Okey. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubil wujudihi jami'ul kainat ya. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainat. Bermula segala puji sabit bagi Allah Ta'ala yang telah menunjukkan atas wajib wujudnya oleh sekalian makhluk. Dia kata segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib wujudnya oleh, ya, dekat situ kena tambah oleh sebab jadi fa'il, oleh segala kainat. Kainat ni segala makhluk ini. Baik. Dekat sini sebelum saya masuk daripada apa perkataan, apa maksud kainat, tuan-tuan kena masuk pada perkataan alhamdu dulu. Sebab setiap lafaz pada permulaan muqaddimah ada rahsia di sebaliknya, seperti mana yang telah tuan-tuan dengar tadi pada masalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ditulis dan macam mana dia boleh ada barakah? Sebab Nabi sebut kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Jadi begitu juga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, saya tak bawa datang hadisnya menyingkatkan waktu. Cuma tuan-tuan tengok pada perkataan hamdu, kan situ alhamdu, betul tak? Hamdu itu ialah bila tuan-tuan baca al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kan? Macam mana tuan-tuan terjemah alhamdulillahirabbil alamin? Tuan-tuan terjemah satu puji kepada Allah ke, ataupun tuan-tuan terjemah segala puji bagi Allah? Jawapan dia segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi macam mana tuan-tuan boleh datang segala? Sedangkan dekat perkataan tu alhamdu dia mufrad je, dia singular. Hamdu tu dia singular, dia bukan plural. Tapi bila kita terjemah dengan plural. Kita terjemah dengan segala. Jawapan dia terletak pada alif lam dekat situ, alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah ni kalau tuan-tuan ngaji nahwu ada banyak, ada jinsi, ada istighraq, ada al-ahdiyah. Dekat sini kita boleh pakai al-ahdiyah. Tapi al-ahdiyah bukan khariji, al-ahdiyah azhniyah. Maksudnya alif lam ni menceritakan benda yang sepatutnya kita dah tahu sebelum lagi. Maksudnya sebelum ni kita dah tahu hamdu ni apa cerita dia. Walaupun sebelum daripada perkataan alhamdu ni tak ada cerita pun, sebab dia bermula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi macam mana kita nak tahu ada belakang cerita daripada alif lam tadi tu? Sekira-kira dia mengenderai maksud hamdu tadi tu kepada 4 cabang. Yang ni saya rasa siapa yang dah mengaji biasa, siapa dah mengaji kitab, siapa yang biasa mengaji pondok, ataupun siapa yang mengaji saya, selalu ikut saya kitab-kitab, tahu dah ni. Dia ada 4 bahagi. Yang pertama, hamdu tu maksud dia puji, kan? Kita puji, bahasa kita kan, bahasa kita kalau saya puji segala puji, saya kata syukur Allah Ta'ala, saya puji Allah, kan? Saya puji Allah, alhamdulillah, saya kata syukur Allah Ta'ala telah memberi saya iman, alhamdulillah saya jadi orang Islam. Itu namanya puji ataupun tidak? Puji, kan? Sekarang saya cakap cantiknya, saya kata surah Muqarrabin, puji ataupun tidak? Tuan-tuan nampak tak beza apa kat situ? Bahasa Melayu dua-dua puji, betul tak? Tapi kalau bahasa Arab tak sama. Kalau hamdu
puji atas sebab jamilil ikhtiyari, sama ada muqabalah, mubasyarah ataupun amla. Maksudnya puji atas sebab datang usaha, bukan, bukan, datang pekerjaan kepada kita. Contohnya macam ni, ustaz saya, katalah saya tak cukup duit, kata saya nak bayar apa bil ke apa, saya tak cukup duit, saya pinjam Ustaz Aikal. Bila saya pinjam Ustaz Aikal, saya kata Ustaz Aikal ni baik sebab dia bagi pinjam. Puji tak? Puji. Puji yang macam tu nama dia hamd. Bukan, ya betul. Nama dia hamdu. Alhamdu. Itu puji macam tu nama dia hamdu. Kemudian saya puji Ustaz Aikal pula. Saya kata cantiknya kening Ustaz Aikal. Kening dia tu ada tak bagi saya duit ke, tolong saya tengah sakit dia tolong, dia tolong tak? Jawapan dia tak tolong. Jadi puji yang macam tu nama dia madah. Madah berhelah. Kalau lagu kan disebut madah berhelah. Madah tu macam tu lah. Madah ni kita memuji benda cantik. Tapi kalau hamd tu puji kerana jamilil ikhtiyar. Maksudnya ada perbuatan yang baik daripada seseorang ataupun daripada Allah lah buat kepada kita. Jadi sebab tu dekat Allah kita kata alhamdu. Sebab apa dekat Allah kita tak madah? Sebab Allah bukan jisim. Allah kita tak melihat. Hanya besok kita dapat lihat bila akhirat. Itu saja. Dekat alam dunia ni tak ada siapa yang melihat Allah zat dengan zat melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun tak jumpa Allah. Nanti kalau kita naik kitab ni, bila dah naik atas sampai kepada bab Al-Anbiya, 9 minit lagi. Sampai kepada bab para nabi, nanti dekat situ dia akan bagi tahulah tentang Isra' dan Mi'raj. Nabi kita nak menceritakan Allah, Nabi berjumpa Allah zat dengan zat. Yang berjumpa Allah zat dengan zat di alam dunia, Nabi seorang je. Nabi-nabi lain tak pernah jumpa, hatta Jibril alaihi salam pun tak pernah jumpa Allah. Malaikat yang ada khitab, ada hiwar, ada dialog dengan Allah, mereka pun tak pernah jumpa Allah. Iblis yang ada hiwar dengan Allah, mereka pun tak pernah jumpa Allah. Tapi ada hiwar. Yang berjumpa dengan Allah, yang dapat kemuliaan, yang Allah kasih, yang Allah sayang orang itu, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, sebab tu kita tak puji Allah secara madah. Sebab Allah tak boleh tengok. Yang boleh puji secara madah siapa? Siapa yang kita puji secara madah? Siapa yang kita madahkan orang tu? Nabi kita. Sebab tu kata di dalam Hasan bin Sabit, dia kata apa? Apa syairnya tu saya? Lam taraqatu aini. Apa mula dia? Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat saya nak sebut. Cuma nak disebutkan di dalam syair tu, sahabat cakap cantiknya Nabi ni lam taraqattu aini. Cantiknya ialah cantik yang mata aku tak pernah menjumpai cantik yang seperti ini. Maksudnya Nabi cakap tu apa? Sahabat cakap tu apa? Puji tentang tubuh badan Nabi. Jadi tubuh badan Nabi tu, puji tu namanya puji madah. Tapi kalau kita puji kepada Allah, terima kasih bagi saya Islam, terima kasih bagi saya sihat, terima kasih bagi saya penyakit, sebab dengan penyakit saya dapat. Tuan-tuan tahu tak penyakit tu kelebihan? Penyakit kelebihan, tuan-tuan. Penyakit itu kelebihan, bukan kekurangan. Dengan penyakit tu menyebabkan kita bersih. Kalau kita nak mati, sebelum mati kita dapat penyakit, Nabi kata ma min muslimaini, bukan. Nabi sebut ma asabal mu'min, lebih kurang begitulah hadis Nabi. Ma asabal mu'min min hammin wala ghammin wala min hammin wala ghammin wala syaukat wala adha hatta syaukatu yushakuha. Nabi kata tidak ada seorang mukmin pun yang dimusibahkan dengan beberapa kegelisahan, dengan beberapa susah hati, dengan beberapa penyakit, sampai walaupun dia hanya terkena duri saja, kena jarum duri saja sikit, illa kafarallahu khatayahu, melainkan Allah mengampunkan segala dosa dia. Tuan-tuan tengok ya, Nabi kata tak ada orang mukmin tu kena benda-benda musibah, walaupun musibah tu kecil je, sebesar kena jarum je. Jarum berapa saat kita sakit? Sesaat je saya cocok yang kecil manis tu kan, sesaat je, lepas tu tekan-tekan pun dah tak sakit dah. Jadi sesaat je kita sakit, Allah ampunkan dosa. Jadi cuba tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan kena stroke 4 tahun. Itu sebabnya saya kata penyakit ni kena seronok.
supaya kita ni jangan senang-senang dibisik-bisik di orang, di iblis. Iblis cakap, tengok Tuhan kau buat kau macam mana. Kita pun rasa lemah diri. Jangan, tak payah. Kita apa yang Allah bagi tu eloklah tu. Jadi penyakit tu kita kena seronok dengan penyakit tu, sebab penyakit yang dibagi tu menaikkan makam. Penyakit yang dibagi tu menyebabkan kita mati bersih. Kita mati bersih, besok yang kita nak kan mati, betul tak? Kan buat apa? Kita kan yang nak pakai dunia ni, kalau dalam kitab ulama nyebut, makhluk yang nak pakai dunia ni, yang memerlukan dunia, seorang je, satu je, iblis. Makhluk yang lain semuanya nak pakai akhirat. Nabi-nabi perlukan akhirat, semua perlukan akhirat. Sebab mereka dekat akhirat tu yang mereka nak umat mereka selamat. Yang nak pakai dunia, iblis je. Sebab dunia inilah tempat dia nak murtadkan orang. Jadi kita bukan ada duduk kat dunia, kan kita nak mati. Jadi sebelum mati, biar kita tu diampunkan. Salah satu daripada jalan nak diampuni, kita sakit. Jadi kalau sakit, kena seronok. Sebab mati bersih. Itu yang kita nak. Jadi macam tu ya. Jadi terima kasih dekat Allah tadi. Allah bagi sakit, terima kasih juga. Allah bagi apa tadi? Sihat, terima kasih juga. Jadi terima kasih yang macam itu namanya hamdu. Kemudian hamdu itu terbagi kepada, ada 4 minit lagi. Hamdu itu terbagi kepada 4. Terbagi kepada 4. Sebab apa kita kata 4? Sebab kita terjemah segala tadi kan. Segala. Jadi hamdu tu ada 4. Walaupun lafaz dia lafaz mufrad, hamdun, alhamdu kan. Walaupun lafaz mufrad, tapi makna dia sebab ada alif lam ma'rifah tadi, jadi 4 maksud dia. Jadi yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Yang keempat, puji hadis bagi qadim. Saya ulang ya. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Yang keempat, puji hadis bagi qadim. Yang pertama, puji qadim bagi qadim tu maksudnya puji Allah kepada diri dia sendiri. Qadim bagi qadim, itu puji Allah bagi diri sendiri. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, iaitu puji Allah kepada para nabi, puji Allah kepada Nabi Muhammad, puji Allah kepada para nabi, puji Allah kepada wali-wali, puji Allah kepada para ulama, puji Allah kepada orang solehin, puji Allah kepada orang mukminin, puji Allah kepada orang muslimin. Itu puji Allah bagi makhluk. Kemudian ataupun puji Allah bagi gunung, puji Allah bagi buah, wattini wazzaitun. Walaupun dekat situ tak ada puji, tapi bila Allah bersumpah kepada sesuatu dengan sesuatu, berarti Allah menaikkan darjat sesuatu. Jadi itu puji Allah bagi makhluk. Kemudian puji hadis bagi hadis, puji manusia bagi manusia, puji manusia bagi bunga, puji manusia bagi air, puji manusia bagi makhluk, puji makhluk bagi sesama makhluk. Itu hadis bagi hadis. Yang keempat, puji hadis bagi qadim, iaitu puji makhluk kepada Allah. Inilah yang dikatakan segala puji. Maksudnya, bila ada mana-mana puji daripada 4 puji ni, semuanya milik Allah. Sebab tu kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Dia punya gambaran untuk tuan-tuan nampak, maksud alhamdulillah juga sama macam maksud bismillah, iaitu kehambaan. Bila orang kata, oh baiknya anak tuan, kita rasa seronok kan? Jadi kita pun jawab alhamdulillahirabbil alamin. Maksud kita jawab alhamdulillahirabbil alamin tu, adakah kita kata terima kasih sebab puji saya? Kalau kita kata terima kasih sebab puji saya, tersalahlah maksud dia. Jadi maksud yang sebenar, alhamdulillahirabbil alamin ni, pujian dia kepada saya tadi semuanya milik Allah. Itu sebabnya kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebabnya tuan-tuan kata tuan-tuan, kalau kita ikut betul-betul kefahaman kita, kalau berilmu kita berjalan, tak ada tempat susah kita nak jauh daripada Tuhan. Sebab semua tempat kita buat semuanya dalam ketakutan. Semuanya dalam ketakutan dan semuanya dalam harapan dan semuanya dalam ubudiyah. Bila orang puji kita pun kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Cuma kalau kita tak ada ilmu, kita mungkin alhamdulillah, kita pun sepatutnya pulang kepada Allah, tapi kita pulang kepada kita. Jadi tuan-tuan nampak tak tu? Harap-harap nampaklah. Jadi begitu ya. Jadi 4 pecahan tadi tu, nanti lagi akan datang kita sambung pada pertemuan yang lagi akan datang. Saya berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya simpulkan akhir. Apa yang tuan-tuan kena ingat balik malam ni, 2 perkara je.
iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala rahsia dia, daripada segala 104 kitab sampai Al-Quran, sampai Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Kitab? Kemudian rahsia itu terkandung pada bismillah sampai kepada titik, sampai kepada huruf ba, sampai kepada titik ba. Kemudian ada satu hikmah yang saya beri kepada tuan-tuan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Saya mengambil ijazah ni daripada Pak Yatelok sebelum beliau meninggal. Ketika tu saya pergi ke Kedah lah, pondok dia, pondok Pak Yatelok, mengambil ijazah ni 786. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima pun boleh terima, tuan-tuan tak nak terima pun tak apa. 786 kali itu baca bismillah supaya mendapat barakah. Untuk niaga pun boleh, untuk penyakit pun boleh, untuk musibah pun boleh, untuk apa-apa pun boleh. Mintalah kepada Allah dengan tawadhu', ud'uallahu antum muqinuna lil ijabah. Mintalah kepada Allah walhal kita yakin bahawa Allah mengijabahkan doa kita. Yang kedua, yang akhir, iaitu alhamdulillah. Alhamdulillah tu sebelum tu saya lupa, ba tadi tu kenapa dia landai, kemudian kenapa dihilangkan huruf alif pada isim, alif sin mim kan, kenapa dihilangkan huruf alif. Kemudian hikmah Ar-Rahmanir-Rahim dengan tegaknya alif. Dekat situ juga ada rahsia yang telah disebutkan oleh ulama, tuan-tuan boleh dapati dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian barulah kita masuk pada Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa lafaz mufrad kita terjemah dengan plural? Kenapa lafaz mufrad kita terjemah dengan jamak? Kenapa lafaz singular tapi kita terjemah dengan jamak? Jadi apa maksud jamak tu? Jamak tu adalah 4 puji yang saya sebut tadi. Kemudian daripada mana datang jamak? Daripada alif lam seketul tu. Daripada alif lam sebelum hamdu. Alhamdu, al tu. Jadi dekat situ ada rahsia dia yang dinamakan alif lam ma'rifah, yang tuan-tuan boleh kaji nanti dengan beberapa cabang dia, daripada al-istighraq, daripada alif lam jinsiyah, daripada alif lam al-ahdiyah. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendiri di dalam kitab Ahli Nuhat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal subhana wa ta'ala kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna al-ilma wal hikmata wa laqala bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada ini surau dan diberi berkat juga kepada isi ini surau, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang ternisbah qaryah kepada ini surau, dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimi, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Maki, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luaskan ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki, diberikan luas kesihatan kepadanya, diberi berkat juga kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Ahmad Bukhari dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syed Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah menginfakkan dirinya, hartanya, tenaganya, makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis seperti ini yang tidak dapat saya menyebutkan nama mereka itu satu persatu dalam masa yang sama. Tidaklah saya mengurangkan kasih saya kepada sekalian mereka itu, dan mudah-mudahan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga. Dan sampaikanlah juga ya Allah pahala majlisku ini kepada seluruh arwah murid-muridku, mudah-mudahan diluaskan akan kubur mereka itu dan diberikan luas keampunan kepada sekalian mereka itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala itali. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.